Saya sedang menyiapkan sebuah buku bagi yang ke-39, karya kecil dan karya kerdil saya, bagi sama-sama menyambut apa yang disebut sebagai Malaysia Madani. Buku saya itu berjudul Saya Manusia Melayu Muslim. Saya Manusia Melayu Muslim Malaysia. Buku ini yang ke-39, buku yang ke-38 ni, menjejaki langkah kekasih. Ini cerita ayak mata punya, hasil daripada pengalaman 6 kali bercinta. Lepas tu, yang ke-39 ni kita akan berbicara tentang 4M. Yang pertama manusia, yang kedua Melayu, yang ketiga Muslim, dan yang keempat Malaysia. Teras dalam Madani itu adalah teras insan. Ini yang sering kita sebut dan disebut oleh Perdana Menteri yang ke-10 Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara perkara yang perlu ada dalam jiwa setiap kita ialah menyantuni manusia lain sebagai insan atas kedudukan kita sebagai insan. Kita semua akan menyantuni orang lain itu sebagai orang. Mereka semua itu adalah orang. Dan dalam kacamata Islam, kalau kita bicara tentang Islam, dalam kacamata Islam antara perkara yang paling pokok, manusia itu dia bermula daripada kesempurnaan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini dalam keadaan yang lemah. Tetapi Allah juga menyebut bahawa manusia yang lemah itu Allah Taala telah sempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Manusia berbanding dengan haiwan, manusia berbanding dengan tumbuh-tumbuhan, manusia berbanding dengan alam ini keseluruhannya. Manusialah yang mentadbir alam ini. Wa sakharna lakumul ard, dan kami berikan kuasa taskhir, kuasa untuk memakmurkan muka bumi ini kepada manusia. Insani artinya kita nak wujudkan manusia-manusia yang ketika mereka berinteraksi dengan orang lain sebagai manusia dengan sifat penuh kemanusiaan. Mereka menyantuni dengan penuh sifat insani. Mereka duduk dengan orang itu dengan sifat manusia, makhluk yang paling sempurna, tetapi dia diciptakan bermula dengan kelemahan. Semua kita ini adalah makhluk manusia. Dan manusia kita ini orang besar, orang kecil, orang atas, orang bawah, orang kaya, orang miskin, siapapun mereka. Allah Ta'ala kata, kami ciptakan mereka dalam dua keadaan. Mereka lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Mereka lemah. Dalam masa yang sama, manusia yang lemah itu adalah manusia yang paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk. Kita diciptakan sempurna serba kelemahan. Lemah dalam keadaan yang sempurna. Lemah berbanding kita, sama-sama manusia. Sebab itu kita sebut, manusia yang insani, rakyat yang insani adalah rakyat yang tumpang menumpang, tampung menampung. Semua kita ini, kita ada kelemahan kita masing-masing. Lalu kelemahan kita itu kita tampung kelebihan orang, kita tumpang kepada kelebihan orang lain. Semua kita ini ada kelebihan. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang langsung tak ada kelebihan. Tak ada. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang langsung tidak ada kelemahan. Tidak ada. Sebab itulah konsep dalam kehidupan ini diajar pada perspektif agama Islam ialah untuk kita tumpang menumpang dan tampung menampung. Tumpang kelebihan orang lain, tampung kelemahan orang lain. Saya ingat satu orang guru, Profesor Dr. Muhyiddin Kiftaro, daripada Universiti Dimash, Universiti Damsyik. Dia ni seorang pensyarah hebat dalam bidang pengajian Islam, mati dah rahmatullah alaih. Orang tanya kepada dia, ketika dia mengajar, dia tidak pernah memberi barakah penuh kepada mana-mana pelajar dia. Jawapan sebaik mana pun, dia tak pernah bagi 100%. Dan dia tak pernah bagi kepada mana-mana pelajar dia markah kosong. Walaupun yang dia jawab hanyalah nama dia saja. Dia akan pasti bagi 10, 5 dia akan bagi. Orang tanya dia, Syekh, pasal apa buat macam ni? Dia kata, kerana pada saya, manusia itu makhluk yang sempurna, tetapi sebagai manusia, dia ada kelemahan-kelemahan yang tersendiri.
Dia kata, kebetulan orang yang boleh jawab sepenuhnya itu, dia hafal, dia tahu, dia ingat tentang perkara-perkara yang dipertanyakan. Pasti ada perkara yang tidak ditanya yang dia tak tahu. Demikian orang yang jawab hanya nama sahaja, kebetulan dia tak tahu semua yang ditanya. Tapi yang tak ditanya, boleh jadi dia tahu. Boleh jadi dia tahu perkara yang tak ditanya, tapi hak perkara ditanya, kebetulan dia tak pernah tahu. Jadi nak buat macam mana dia kata? Kita terima hakikat manusia, insan yang lemah, tetapi dalam masa yang sama diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Allah Ta'ala sebut, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketimbang makhluk-makhluk yang lain, manusia diciptakan pada sebaik-baik kejadian. Tetapi pada diri manusia itu sendiri, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan penuh kedaifan. Lalu, untuk melahirkan mahasiswa, bukan sekadar mahasiswa, sebenarnya dalam konteks masyarakat keseluruhannya, yang ada sifat rahmah, dia kena bermula daripada mana? Daripada manusia itu perlu diterapkan mereka sebagai insan. Itu yang kita panggil insani, jiwa keinsanan. Mereka sebagai insan, mereka kenal diri mereka sebagai insan. Insan itu makhluk yang sempurna, tapi penuh dengan kedaifan dan kelemahan. Itulah manusia. Yang keduanya, berkaitan dengan adil. Adil ni saudara-saudara sekalian, adil ini ialah, dia sebenarnya sistem nilai. Adil ni kita tak boleh sentuh. Kita tak boleh pegang dia. Kita tak boleh raba dia. Adil ni adalah satu sistem nilai yang nak dimasuk ke dalam jiwa, kalau dalam konteks perbincangan masyarakat madani ataupun dalam konteks negara madani, kita nak masukkan sifat nilai adil itu kepada semua rakyat Malaysia. Saya tunjuk contoh-contoh klasik. Contoh klasik yang pernah berlaku. Pada zaman pemerintahan pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad tidak memerintah, dia seorang sarjana Islam yang besar. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu orang yang sama, namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Zaman Imam Ahmad, sekitar ratusan yang ketiga, duduk di Iraq. Dia ni, Imam Ahmad, zaman dia ada seorang lagi sarjana. Sarjana itu namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Du'ad. Lalu ni, selepas ratusan tahun, seribu tahun lebih dah mereka mati, orang masih mengenang Ahmad bin Hanbal. Tetapi orang lupa Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ni seorang yang cukup jahat. Kerjanya adalah fitnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sama-sama tokoh ni. Ini sama-sama sarjana ni. Sama-sama orang cerdik ni. Sama-sama orang ahli ilmu ni. Sama-sama ahli akademik ni. Sama-sama ahli ilmu ni. Mereka berlaku kata-mengata. Ahmad bin Hanbal dikata, bukan kata-mengata, sebelah pihak saja. Ahmad bin Abi Du'ad, dia tuduh Imam Ahmad bin Hanbal membawa ajaran sesat. Dia tuduh Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang mujassimah. Dia tuduh macam-macam tuduhan dia kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi saya nak sebut, bagaimana akhlak Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ajar kepada kita, ini sarjana besar. Dia kata, dunia ni tak akan makmur kalau kita menilai manusia secara yang tidak adil. Kita menilai manusia berasaskan kepada ras. Kita menilai manusia berasaskan kepada warna kulit. Kita menilai manusia berasaskan daripada suku mana dia datang. Ataupun daripada kawasan mana dia datang. Ataupun mengikut kedudukan ekonomi dia. Mengikut taraf sosial dan sebagainya. Selama-lamanya, dunia tidak akan menjadi makmur. Ahmad bin Hanbal kata, adil ini perlu dimasukkan ke dalam jiwa manusia yang mendiami planet ini. Ketika itu, barulah masyarakat yang bertamadun itu boleh dibina. Adil ini satu perkara yang cukup penting. Kalau kita menilai orang berdasarkan dia siapa, warna kulit macam mana, orang apa dan sebagainya, ini masalah. Buruk dan baik, gagal dan berjaya, berada di atas dan berada di bawah, kaya dan miskin, semua ini adalah sifat alami. Dan dia tidak menjadi identiti kepada mana-mana kaum. Tak semestinya kawan-kawan kita kaum India, ada? Ada, kira ada lah. Ada. Tak semestinya orang India mesti jahat. Tak semestinya orang Melayu mesti baik. Tak semestinya orang Cina. Dia
Dia tak semestinya. Tak semestinya. Kadang-kadang orang bercakap, oh kerana Melayu kita lemah, ataupun kerana Melayu kita perlu diletakkan martabat dan sebagainya. Kita katakan berjaya dan gagal, atas dan bawah, kaya dan miskin, berjaya dan gagal dalam pelajaran dan sebagainya, dia tidak langsung terikat dan menjadi identiti kepada mana-mana kaum. Orang bercakap tentang Melayu, tentang India, tentang Cina, seorang sebut tentang marga-marga ataupun etnik-etnik yang ada di Malaysia. Anak-anak saya 5 orang tanya, dan mereka kecil hati. Mereka kata, abah, sebenarnya kami ni bangsa apa? Saya kata, anak-anak saya 5 orang kebetulan semuanya matai. Malaysia campur siam. Jadi matai. Bini saya siam. Siam betul-betul. Siam perut hijau. Siam betul-betul lah. Siam sungguh lah. Abang tu. Siam sungguh-sungguh. Main bela cengrai. Anak yang dia lahirkan, anak-anak kami, dia katakan, kami ni bangsa apa? Dah lah campur main daripada awal-awal, tak tahu main kapal Kerala ke kapal Yaman, tak tahu dah. Poin saya ialah, berjaya dan gagal, itu bukan identiti mana-mana bangsa, mana-mana kaum dan mana-mana etnik. Kita perlu menilai manusia dengan penuh keadilan. Itu yang disebut al-adlu. Imam Ahmad bin Hanbal balik pada cerita dia. Satu hari, nama seorang tokoh nama dia Abdullah bin Al-Warraq. Abdullah bin Muhammad Al-Warraq. Dia ni seorang pencinta ilmu. Dia belajar di banyak tempat. Akhirnya dia masuk. Satu hari dia masuk dalam bilik, dalam majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia masuk, Imam Ahmad tanya, mai daripada mana? Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, dia kata, saya datang daripada majlis Abi Quraib. Siapa Abi Quraib? Abi Quraib ni satu orang pesaing kepada Imam Ahmad dalam ilmu. Imam Ahmad kata, ambillah ilmu daripadanya. Dia seorang yang baik. Abi Quraib. Lalu Muhammad bin Abdullah Al-Warraq, dia kata apa? Dia kata, tapi tuan guru, dia sering mencerca. Dia sering mengecam tuan guru. Dalam program-program dia, dalam majlis-majlis dia, dalam kuliah-kuliah dia, antara sasaran kecaman dia adalah tuan guru, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata, manusia ini sama. Kita perlu menilai mereka pada kelebihan mereka. Dan kita bercakap tentang kelebihan mereka, tentang kekurangan mereka, pada nilai kekurangan mereka. Adil berada pada sikap itu. Semua strata masyarakat ini perlu ada nilai adil ini. Dalam menilai pendapat, menilai orang, menilai tokoh dan sebagainya, menilai dengan penuh keadilan. Ahmad bin Hanbal ajar kepada kita. Imam Ahmad kata, innahu rajulun khair ubtuliya bi. Dia manusia yang baik, dia orang baik, dia ada ilmu, tetapi dia diuji dengan keadaan aku. Dia diuji dengan kewujudan aku. Dia duk berasa kata, aku ini adalah pesaing kepada dia, tapi aku menilai dengan penuh keadilan. Dalam bidangnya, dia ada kebaikan, dia ada kelebihan. Hidup ini tumpang menumpang, tampung menampung. Adil namanya. Yang ketiga, yang disebut oleh moderator tadi ini adalah tentang ihsan. Ihsan. Insan, adil dan ihsan. Ihsan ni, hak lelaki ni, kemarin sembahyang Jumaat. Hak lelaki sembahyang Jumaat. Hak perempuan tak sembahyang Jumaat kemarin. Sembahyang Jumaat kemarin. Hak lelaki sembahyang Jumaat kemarin kan. Kita sembahyang masjid mana pun. Sembahyanglah di masjid mana pun. Masjid sebelah ni kan masjid mana kan. Mana-mana masjid pun akan diperingatkan ketika dah mula tidur dah kan. Ingat tak? Kemarin tak tidur kan? Minggu lepas tidur kan? Ketika mula nak tidur dah, malam mengantuk dah. Waktu tu Tok Khatib kata, Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh kepada kamu untuk tegakkan adil dan ihsan. Adil dan ihsan ni tonggak dalam bernegara. Adil dan ihsan. Tonggak dalam bernegara, tonggak dalam hidup masyarakat, bahkan menjadi tonggak dalam madani itu sendiri adalah menegakkan adil dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan bukan sekadar memberi yang hak, tetapi bagi lebih daripada hak. Itulah yang disebut sebagai ihsan. Dan ihsan inilah yang nak diterapkan dalam konsep Malaysia Madani, dan kita sebut bukan berbicara tentang mahasiswa, bicaranya tentang siapa juga
individu dan pribadi yang berada di negara bertuah ini, kita perlu menjadi manusia yang insani, manusia yang ada sikap adil dalam pertimbangan dan sistem nilai kita, dan manusia yang ihsan. Ihsan artinya, kalau secara ringkasnya, adalah memberi lebih daripada haknya. Kita memberikan kepada kerajaan adalah wala, kesetiaan kepada negara. Kita memberi kepada negara ini kesetiaan kita. Apapun yang pertama dalam hidup kita setelah kita sebagai Muslim adalah negara kita Malaysia, yang menyatukan kita semua. Bukan warna kulit, bukan strata ekonomi, bukan daripada mana kita, bukan negeri Kedah Darul Aman, bukan. Yang menyatukan kita adalah Malaysia itu sendiri, tanah air yang kita cintai. Dan manusia yang ihsan adalah manusia yang menyatakan sebelum segala-galanya, saya adalah orang Malaysia yang cinta kepada Malaysia, dan jalan kedamaian itu dengan meletakkan cinta utama kita bermula daripada Batu Terat, Bukit Kayu Hitam, sampai ke Johor, sampai ke Sabah dan Sarawak, wilayah Sabah dan Sarawak. Itulah negara tercinta kita, dan inilah satu-satunya tempat. Di sini kita dilahirkan. Sekali kita sebagai Malaysia, kita akan setia kepada negara ini, dan kita akan mati demi mempertahankan negara ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.